Video ini akan menerangkan tentang siapakah Ibnu Miskaweh. Ibnu Miskaweh digelar sebagai guru ketiga, iaitu Al-Muallim Al-Thalis setelah Al-Farabi dan Aristotle. Selain itu, Miskaweh juga diberi gelaran Al-Khazin yang bermaksud penjaga, pemegang amanah atau bendahara. Seterusnya, mari kita melihat tentang biodata ringkas Ibnu Miskaweh. Nama sebenar beliau ialah Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ya'qub Miskaweh. Beliau dilahirkan di Rey, Iran pada tahun 320 Hijrah bersamaan 932 Masihi. Karya beliau yang terkenal ialah Tahdhib al-Akhlaq wa Ta'sir al-Ara yang merupakan karya ulungnya membahaskan tentang pembinaan akhlak serta Tajarrub al-Umam yang membahaskan tentang pengalaman-pengalaman bangsa. Ibnu Miskaweh meninggal dunia di Isfahan, Iran pada tahun 421 Hijrah bersamaan 1030 Masihi. Apakah definisi akhlak menurut Ibnu Miskaweh? Keadaan jiwa yang menggerakkan manusia melakukan perbuatan tanpa pertimbangan fikiran. Seterusnya, Ibnu Miskaweh membincangkan tentang konsep pendidikan akhlak yang terbahagi kepada 4, iaitu pengertian, asas, tujuan dan strategi pendidikan akhlak. Yang pertama, pengertian pendidikan akhlak menurut Ibnu Miskaweh ialah pendidikan yang difokuskan untuk mengarahkan tingkah laku manusia agar menjadi baik. Kemudian, dalam asas pendidikan akhlak, agama dan jiwa iaitu psikologi adalah 2 faktor yang menjadi asas pendidikan akhlak. Hukum agama Islam berpegang kepada 2 sumber utama iaitu Al-Quran dan Hadis. Ketika seseorang individu itu berkelakuan seperti apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, itulah manusia yang berakhlak mulia. Jika seseorang individu itu melakukan perkara yang menyimpang dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis, maka mereka itulah manusia yang berakhlak buruk. Dari segi psikologi iaitu jiwa, menurut Ibnu Miskaweh, antara pendidikan dan pengetahuan tentang jiwa ada kaitan yang sangat kuat. Jika jiwa diarahkan dengan baik, maka manusia akan sampai kepada tujuan yang tertinggi dan mulia. Seterusnya ialah tujuan pendidikan akhlak. Bagi Ibnu Miskaweh, akhlak bertujuan untuk mewujudkan sikap batin yang mampu mendorong manusia secara spontan untuk melahirkan segala perbuatan yang berfaedah untuk mencapai kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan sejati dan sempurna. Yang terakhir ialah mengenai strategi pendidikan akhlak. Dalam konsep guru ideal, Ibnu Miskaweh mengkategorikan pendidik menjadi 2, iaitu ibu bapa dan guru. Menurutnya, kedudukan guru adalah sama dengan kedudukan ibu bapa dan guru berfungsi sebagai bapa kerohanian bagi murid. Kriteria guru yang ideal ialah mudah dipercayai, bijak dan dicintai. Ibnu Miskaweh juga membincangkan tentang lingkungan pendidikan yang kondusif. Menurutnya, manusia memerlukan persekitaran dari luar diri mereka untuk mencapai kebahagiaan. Sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada sesama manusia. Untuk menjadi manusia yang berguna, seseorang itu memerlukan bantuan atau kerjasama daripada orang lain. Bagi mewujudkan iklim yang kondusif, sinergi antara 3 lingkungan iaitu lingkungan sekolah, keluarga dan komuniti perlu berjalan dengan baik, malah perlu diintegrasikan dalam satu sistem yang bagus. Yang terakhir, Ibnu Miskaweh membincangkan tentang 4 metodologi pendidikan akhlak.
Pertama, metod semula jadi, iaitu bermula dengan pemerhatian terhadap potensi pelajar, kemudian pendidikan itu akan diusahakan sesuai dengan keperluan pelajar. Seterusnya, metod nasihat dan bimbingan. Di dalam Al-Quran, banyak ditunjukkan betapa pentingnya nasihat dalam interaksi pendidikan, seperti yang terdapat dalam surah Toha ayat 44. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Hal ini kerana pendekatan dengan nasihat merupakan satu pendekatan yang efektif. Ketiga ialah metod kebiasaan dan latihan. Kebiasaan boleh dilakukan sejak kecil, iaitu dengan sikap dan perilaku yang baik, sopan dan menghormati orang lain. Manakala latihan dapat diaplikasikan dengan menjalankan ibadah bersama keluarga seperti solat, puasa dan juga berzakat. Terakhir ialah metod hukuman yang menjadi jalan terakhir jika kaedah yang lainnya tidak berjaya. Hukuman itu juga semata-mata untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak. Kesimpulannya, sebagai salah satu tokoh yang cakna dalam pendidikan akhlak, Ibnu Miskawih telah menerbitkan kitab Tahzib Al-Akhlaq. Daripada kitab inilah, kita telah menemui konsep pendidikan akhlak yang telah dibincangkan dalam video ini. Semoga dengan video ini dapat membantu kita lebih memahami tentang konsep pendidikan akhlak yang dibawa oleh Ibnu Miskawih. Memetik bait syair dari Ahmad Syauqi, wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Maksudnya, sesungguhnya kejayaan suatu umat ataupun bangsa terletak pada akhlaknya selagi mereka berakhlak ataupun berbudi. Jika pada mereka telah hilang akhlaknya, maka jatuhlah umat ataupun bangsa ini.